you anywhere. Closer to me. Where you Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita dalam matematik KSSM tingkatan 4. Hari ini kita akan masuk bab K10 dengan tajuk matematik pengguna pengurusan keuangan. Okey, kita akan pergi dalam subtopik 10.1 iaitu perancangan dan pengurusan keuangan. Okey, di akhir pelajaran ini, cikgu harap kamu akan dapat menguasai standard pembelajaran 10.1.1, iaitu menghuraikan proses pengurusan keuangan yang berkesan. Okey, kita akan masuk apakah maksud pengurusan keuangan. Jadi, pengurusan keuangan merupakan suatu proses yang melibatkan pengurusan wang daripada sumber pendapatan terhadap simpanan, perbelanjaan, perlindungan dan pelaburan. Okey, terdapat 5 langkah dalam proses pengurusan keuangan yang berkesan. Yang pertama, seseorang itu perlu menetapkan matlamat keuangan. Kemudian, dia haruslah menilai kedudukan keuangan yang ada dan seterusnya barulah mewujudkan pelang keuangan, kemudian melaksanakan pelang keuangan dan akhir sekali seseorang itu perlu mengkaji semula dan menyemak kemajuan bagi mencapai tujuan matlamat keuangan yang hendak dicapai. Okey, kita tengok matlamat keuangan. Sebelum kita pergi, langkah pertama iaitu dalam menetapkan matlamat keuangan, kita perlu kenal pasti dahulu. Matlamat keuangan, ada matlamat keuangan jangka pendek dan ada juga matlamat keuangan jangka panjang. Untuk matlamat keuangan jangka pendek, iaitu matlamat keuangan yang hendak dicapai dalam masa kurang daripada setahun ataupun dalam masa sekejap sahaja. Contoh dia ialah pembelian komputer riba, kerusi sofa, telefon bimbit. Jadi ia tidak melibatkan belanja yang besar. Manakala matlamat keuangan jangka panjang pula merupakan matlamat keuangan yang hendak dicapai dalam masa lebih daripada 5 tahun ataupun dia masa yang agak lama. Contoh dia ialah simpanan untuk persaraan, simpanan untuk pendidikan anak-anak. Jadi ia melibatkan amount yang besar. Jadi matlamat keuangan ini kita kena kenal pasti dahulu sebelum menjalankan langkah yang pertama dalam menetapkan matlamat keuangan. Kita tengok langkah yang pertama iaitu menetapkan matlamat keuangan. Merupakan aspek yang penting dalam perancangan keuangan. Jadi matlamat keuangan adalah berkonsepkan SMART bagi membantu seseorang itu mengawal perbelanjaan supaya dapat mencapai matlamat keuangan yang dikehendaki. Jadi 5 kunci komponen utama iaitu yang pertama iaitu spesifik khusus. Matlamat keuangan kita itu mestilah khusus. Seterusnya M ialah measurable iaitu boleh diukur. Kemudian A iaitu attainable, sama ada matlamat kita boleh dicapai atau tidak. Seterusnya R realistik, sama ada ia bersifat realistik atau tidak. Dan akhir sekali ialah time bound. Kita perlukan tempoh masa untuk mencapai matlamat keuangan ini. Jadi matlamat keuangan SMART ini akan membantu seseorang individu untuk mengawal perbelanjaan bagi mencapai matlamat keuangan. Kita tengok contoh 1. Kamu rujuk buku teks muka surat 273. Kita tengok soalan dia. Encik Yusof akan menyambut hari keluarga di Port Dickson dalam tempoh 6 bulan. Sambutan ini akan menelan perbelanjaan sebanyak RM1,500
Okay, jadi Encik Yusof perlu menyimpan RM250 sebulan daripada pendapatannya sebanyak RM2,500 sebulan untuk mencapai matlamat keuangan beliau. Adakah matlamat keuangan Encik Yusof memenuhi pendekatan SMART? Okey, kita tengok aspek yang pertama. Okey, kita tengok spesifik, iaitu khusus. Jadi matlamat Encik Yusof adalah untuk menyambut hari keluarga di Port Dickson. Jadi dalam hal ini matlamat Encik Yusof bukan sekadar ingin pergi bercuti, tetapi beliau menetapkan lokasi yang khusus ataupun spesifik. Okey, kita tengok aspek yang kedua, iaitu measurable atau boleh diukur. Jadi kita perhatikan matlamat khusus Encik Yusof boleh dihitung. Okey, kerana beliau mengetahui jumlah wang yang akan diperlukan untuk menyambut hari keluarga. Dalam hal ini, matlamat Encik Yusof bukan sekadar memerlukan wang, tetapi beliau mengetahui jumlah wang yang diperlukan untuk menyambut hari keluarga tersebut. Kita tengok aspek yang ketiga, iaitu attainable atau boleh dicapai. Okey, kita perhatikan matlamat keuangan Encik Yusof boleh dicapai dengan beliau menyimpan RM250 sebulan daripada jumlah pendapatan bulanan beliau sebanyak RM2,500. Okey, seterusnya aspek yang keempat, iaitu realistik ataupun bersifat realistik. Okey, matlamat keuangan Encik Yusof yang hendak menyambut hari keluarga di Port Dickson dalam masa 6 bulan adalah bersifat realistik. Okey, ini kerana beliau akan menyimpan RM250 sebulan untuk mencapai tujuan tersebut. Okey, dan aspek yang terakhir iaitu time bound, iaitu tempoh masa. Kita perhatikan matlamat keuangan Encik Yusof mempunyai tempoh masa iaitu 6 bulan. Okey, oleh itu, Encik Yusof mengamalkan matlamat keuangan berpandukan konsep SMART. Proses pengurusan keuangan yang kedua ialah menilai kedudukan keuangan. Okey, yang menjadi kayu pengukur bagi menilai kedudukan keuangan seseorang ialah yang pertama iaitu aset. Aset merupakan apa yang dimiliki oleh seseorang individu. Contohnya seperti wang tunai. Kita ada simpanan. Seterusnya ialah pelaburan hartanah. Simpanan tetap. Contoh dia ya. Amanah saham atau saham syarikat. Ini ialah aset yang dimiliki oleh seseorang individu. Seterusnya ialah yang kedua, liability. Merupakan pinjaman bank yang perlu dijelaskan oleh seseorang individu. Kemudian hutang kad kredit. Yang ketiga, kita ada juga sewa rumah yang perlu dijelaskan, dan juga bil utility yang lain. Jadi ini merupakan kayu pengukur bagi menilai kedudukan seseorang individu dalam menetapkan matlamat keuangan. Kita tengok pula proses pengurusan keuangan yang ketiga, iaitu mewujudkan pelang keuangan. Jadi ia akan membantu seseorang memantau aliran tunai. Terdapat dua komponen penting dalam pelang keuangan yang dibina. Yang pertama ialah sumber pendapatan. Yang kedua pula ialah perbelanjaan. Untuk sumber pendapatan, apa yang perlu kamu tahu? Sumber pendapatan pula terdiri daripada pendapatan aktif dan juga pendapatan pasif. Kita tengok pendapatan aktif dulu. Pendapatan aktif merupakan pendapatan utama, iaitu contoh dia, kita perolehi gaji, allowance, komisen dan sumber keuangan yang lain. Manakala pendapatan pasif pula, kita tengok contoh seperti sewa yang kita terima, faedah dan dividen yang kita terima. Jadi, pendapatan aktif dan pendapatan pasif merupakan aliran
tunai masuk ataupun wang yang kita terima. Okey, yang kedua kita tengok dari segi perbelanjaan pula. Okey, perbelanjaan pula terdiri daripada perbelanjaan tetap. Okey, iaitu contoh dia perbelanjaan yang perlu dibayar seperti sewa rumah, insurans, ansuran rumah, ansuran kereta, kad kredit. Okey, jadi bayaran yang perlu kita gunakan untuk setiap bulan. Okey, ini ialah perbelanjaan tetap. Okey, satu lagi ialah perbelanjaan tidak tetap. Okey, contoh dia ialah dalam sebulan tu kita belanjakan untuk petrol, barangan dapur dan bayaran bil-bil. Jadi ini merupakan perbelanjaan tidak tetap. Dan perbelanjaan tetap dan tidak tetap ini merupakan aliran tunai keluar, di mana kita keluarkan belanja untuk perbelanjaan tetap dan tidak tetap. Aliran tunai positif akan wujud jika jumlah pendapatan melebihi jumlah perbelanjaan. Jadi aliran tunai positif ni adalah baik untuk kita kerana pendapatan kita masih ada lebihan. Sementara aliran tunai negatif pula akan wujud jika jumlah pendapatan kurang daripada jumlah perbelanjaan. Jadi aliran tunai negatif ini tidak bagus untuk kita kerana pendapatan kita tidak mencukupi untuk perbelanjaan yang banyak. Kita tengok pula langkah-langkah yang perlu diambil kira sebelum mewujudkan pelang kewangan. Langkah yang pertama, kita perlu menentukan tujuan yang hendak dicapai bagi matlamat jangka pendek dan jangka panjang. Langkah yang kedua, kita perlu membuat anggaran awal untuk mencapai setiap matlamat. Langkah yang ketiga pula, kita perlu mengira simpanan bulanan yang diperlukan untuk mencapai matlamat jangka pendek dan jangka panjang. Langkah yang keempat, kita perlu menganalisis tabiat perbelanjaan kita. Kemudian yang kelima, kita perlu menetapkan tempoh masa untuk mencapai setiap matlamat tersebut. Dan langkah yang terakhir pula ialah kita perlu menentukan strategi pendapatan yang akan membantu mencapai matlamat kewangan. Jadi ini ialah langkah yang perlu kita ambil sebelum kita wujudkan pelang kewangan. Kita tengok contoh matlamat keuangan seseorang individu mengikut usia. Jadi pada umur 25 tahun, seseorang itu telah target untuk berkahwin dengan matlamat keuangan RM15,000. Pada usia 30 tahun pula, seseorang itu berjaya memiliki kereta sendiri dengan harga RM80,000. Umur 35 tahun, mempunyai rumah sendiri, anggaran RM150,000. Dan pada usia 55 tahun pula, berjaya mencapai matlamat keuangan iaitu melancong dengan nilai RM50,000. Dan pada usia 60 tahun, matlamat keuangan iaitu untuk persaraan sebanyak RM1 juta. Jadi ini merupakan contoh matlamat keuangan seseorang individu. Jadi pengurusan keuangan yang cekap dapat membantu seseorang untuk menyusun strategi yang perlu diambil terhadap corak perbelanjaan supaya dapat mengumpul simpanan bulanan. Kita tengok contoh 2, kamu rujuk buku teks muka surat 276. Jadi soalan dia ialah Encik Derek menerima pendapatan aktif sebanyak RM3,000. Pendapatan pasif sebanyak RM1,000 dalam sebulan. Encik Derek juga mempunyai perbelanjaan tetap sebanyak RM1,350 dan perbelanjaan tidak tetap sebanyak RM650 sebulan. Soalan A ialah hitung aliran tunai bulanan Encik Derek. Jelaskan jawapan anda. Kita tengok penyelesaian untuk soalan A. Jadi kita akan cari aliran tunai bulanan
iaitu jumlah pendapatan tolak jumlah perbelanjaan. Jadi kita dapati KRM RM3,000 ialah pendapatan aktif. Kita tambahkan dengan pendapatan pasif. Tolak perbelanjaan tetap. Tolak perbelanjaan tidak tetap. Jadi kita akan dapat RM2,000 iaitu aliran tunai positif, kerana kalau kita tolak kita dapat nilai positif. Jadi ini bermakna untuk menjelaskan jawapan, ini bermakna aliran tunai positif sebanyak RM2,000 adalah lebih baik kerana Encik Derek mempunyai lebihan daripada pendapatan setelah menolak perbelanjaan. Jadi hal ini membolehkan beliau melabur atau menghadapi situasi kecemasan jika berlaku. Jadi seterusnya kita pergi soalan B. Jelaskan aliran tunai Encik Derek jika pendapatan pasif Encik Derek tidak wujud. Dan jumlah perbelanjaan juga meningkat sebanyak 60%. Jadi untuk soalan B ini kita perlu tahu peningkatan perbelanjaan sebanyak 60%. Kita kena cari dulu jumlah perbelanjaan yang meningkat itu. Jadi kita ambil 60 per dengan 100. Darabkan dengan jumlah perbelanjaan iaitu jumlah perbelanjaan ialah RM 1350 tambah dengan RM 650 iaitu perbelanjaan Derek ialah sebanyak 2000. Jadi kita akan dapat RM 1200. Oleh itu perbelanjaan Encik Derek ialah sebanyak 1200 tambah dengan 2000 iaitu RM 3200. Jadi untuk soalan ini jumlah pendapatan tolak jumlah perbelanjaan. Jumlah pendapatan pula untuk soalan ini Encik Derek tidak mempunyai pendapatan pasif. Maka jumlah pendapatan Encik Derek ialah RM3,000 tolak jumlah perbelanjaan, di mana jumlah perbelanjaan itu meningkat 60%. Jadi kita perlu tambah perbelanjaan asal 2000 dan meningkat sebanyak 1200, dia akan dapat 3200. Jadi apabila kita tolak, kita akan dapat negatif 200, maka aliran tunai negatif berlaku. Jadi sebagai penjelasan untuk soalan ini pula, aliran tunai negatif akan membebankan Encik Derek dan mungkin menyebabkan beliau menggunakan kemudahan kad kredit bagi mengatasi masalah kewangan. Kita tengok contoh 3. Kamu rujuk buku teks muka surat 276. Kita tengok soalan dia. Cik Janani bekerja sebagai seorang guru swasta. Beliau menerima pendapatan sebanyak RM3,500. Beliau juga mengajarkan tuition dan memperolehi pendapatan sebanyak RM1,000. Cik Janani juga menyewakan rumahnya sebanyak RM850 sebulan. Jadi Cik Janani mempunyai perbelanjaan tetap sebanyak RM1,200 dan perbelanjaan tidak tetap sebanyak RM600 sebulan. Ini soalannya, hitungkan aliran tunai bulanan Cik Janani. Jelaskan jawapan anda. Jadi kita tengok penyelesaiannya. Bagaimana kita hitung aliran tunai bulanan, iaitu jumlah pendapatan ditolak jumlah perbelanjaan. Jadi kita tengok jumlah pendapatan Cik Janani ialah RM3,500. Tambah bayaran tuition sebanyak RM1,000. Tambah sewa rumah yang diperolehi iaitu RM850. Tolak perbelanjaan tetap iaitu RM1,200. Tolakkan perbelanjaan tidak tetap sebanyak RM600. Jadi jawapan dia ialah RM3,550. Jadi kita dapati ini ialah aliran tunai positif. Jadi kita boleh jelaskan jawapan kita dengan cara aliran tunai positif berlaku iaitu sebanyak RM3,550 adalah baik kerana Cik Janani boleh menyimpan wang tersebut di bank dan menikmati faedah.
Faedah ini merupakan pendapatan pasif bagi Cik Janani. Ini cara kita hitung aliran tunai bulanan dan juga cara kita jelaskan jawapan.